Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Hanan. Jadi hari ini kita akan mempelajari kemahiran menulis. Murid-murid dah bersedia? Kalau dah, jom kita dengar perbualan antara Farha dan kawan-kawannya. Jom. Ya Allah, pokok saya dah mati. Kenapa awak sedih ni, Ami? Projek alam sekitar saya dah rosak. Macam mana ni? Oh, saya merasa simpati dengan awak. Saya ada idea, Ami. Apa kata saya bantu awak tanam pokok yang baru? Wah, awak nak bantu saya, Farha? Mula-mula, kita isi air ke dalam penyiram tanaman. Kemudian, masukkan tanah ke dalam pasu. Buat satu lubang tanah. Jangan lupa baca bismillah dan tanam biji benih pokok ke dalam tanah. Lepas tu, jangan lupa siram air secukupnya. Pokok akan tumbuh apabila terdapat cahaya matahari. Alhamdulillah, pokok telah membesar dengan baik. Ada ulat lah kat daun tu. Subhanallah, ni salah satu makhluk Allah di alam semula jadi. Ulat beluncas? Dah jadi kepompong? Ya, rama-rama keluar dari kepompong tu. Wah, cantiknya. Tak sangka ulat boleh bertukar menjadi rama-rama yang cantik. Kita bertanggungjawab menjaga keindahan alam semula jadi ciptaan Allah. Jadi, kita kena pelihara alam semula jadi dengan baik. Kalau macam tu, saya nak tanam lebih banyak pokok supaya kita dapat hirup udara segar dan bersih setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka Fakhina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hargai alam semula jadi. Dalam video tersebut, Farha telah pun menunjukkan cara-cara menanam pokok. Jadi, baiklah murid-murid. Pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kemahiran menulis iaitu membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara. Mana tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Menarik ke murid-murid? Selain itu, murid-murid juga boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2 pada muka surat 46. Untuk itu, kita tengok yang seterusnya. Tapi murid-murid, sebelum tu, apa itu banding beza? Murid-murid pernah dengar tentang banding beza? Baiklah, banding beza ialah membuat perbandingan antara dua subjek ataupun objek, di mana subjek atau objek tersebut boleh jadi manusia, benda, tempat dan sebagainya. Di mana banding beza ini adalah untuk mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan ciri-cirinya. Itulah dia maksud banding beza. Jelas murid-murid? Baiklah murid-murid, sekarang kita akan masuk kepada tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu membanding bezakan maklumat. Di mana untuk aktiviti ini, cikgu telah pun menyediakan sebuah paparan berkaitan dengan dua jenis tanaman, iaitu tanaman biasa dan juga tanaman aquaponik. Untuk aktiviti ini, cikgu akan membacakan terlebih dahulu maklumat-maklumat yang telah disediakan berkaitan dengan kedua-dua tanaman tersebut. Barulah kita dapat mengenal pasti apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua jenis tanaman tersebut. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom dengar pembacaan cikgu. Cikgu Hadif memberikan risalah kepada murid tahun 3 Ansana. Tugasannya adalah untuk mencari maklumat tentang perbezaan dan persamaan tanaman biasa dan tanaman aquaponik. Tanaman biasa, ia memerlukan ruang yang luas.
Kos melibatkan RM1,000 tunai setiap kali tanaman untuk seekar. Kawalan pokok menggunakan racun. Cara penanaman dan penjagaan menggunakan biji benih, memerlukan siraman pada setiap hari dan penjagaan rapi, dan memerlukan cahaya matahari. Jadi itulah dia maklumat-maklumat berkaitan dengan tanaman pokok biasa. Sekarang kita akan beralih pula kepada tanaman aquaponik. Jom. Yang seterusnya adalah maklumat berkaitan dengan tanaman aquaponik. Tanaman aquaponik merupakan gabungan tanaman hidroponik dan aquakultur, iaitu menerusi tanaman dan ternakan ikan. Ianya tidak memerlukan ruang yang luas. Kawalan pokok tidak menggunakan racun. Cara penanaman dan penjagaan menggunakan biji benih, memerlukan cahaya matahari dan tidak memerlukan siraman dan penjagaan rapi. Melibatkan kos RM3,500 untuk membeli peralatan, di mana RM3,500 ini hanya untuk pembelian sekali sahaja. Jadi itulah dia maklumat berkaitan dengan tanaman aquaponik. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan membanding-bezakan maklumat yang telah kita peroleh melalui pembacaan tentang kedua-dua jenis tanaman tersebut. Jadi, untuk membanding-beza ini, kita akan menggunakan peta buih berganda supaya persamaan dan perbezaan itu dapat dilihat dengan jelas. Untuk itu, jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita akan tengok apakah persamaan bagi kedua-dua jenis tanaman tersebut. Persamaannya adalah kedua-duanya memerlukan penggunaan biji benih dan juga cahaya matahari. Tumbuhan bila nak hidup, dia memang memerlukan biji benih dan juga cahaya matahari. Jadi, yang seterusnya kita akan tengok apa pula perbezaan kedua-dua jenis tanaman tersebut. Jom. Perbezaan antara kedua-dua jenis tanaman ini ialah tanaman biasa memerlukan kos sebanyak RM1,000, manakala tanaman aquaponik pula memerlukan kos sebanyak RM3,500. Perbezaan yang kedua adalah tanaman biasa menggunakan racun, manakala tanaman aquaponik pula tidak menggunakan racun. Dan perbezaan yang terakhir ialah tanaman biasa memerlukan siraman dan penjagaan rapi, tetapi tanaman aquaponik tidak memerlukan siraman dan penjagaan rapi. Jadi itulah dia persamaan dan perbezaan antara kedua-dua jenis tanaman tersebut. Jadi sekarang murid-murid telah pun mengetahui cara membanding-bezakan maklumat yang telah dibaca. Aktiviti yang terakhir pada hari ini ialah aktiviti latihan murid. Di mana untuk aktiviti latihan ini, cikgu telah pun menyediakan maklumat berkaitan dengan dua jenis tanaman, iaitu tanaman organik dan juga tanaman bukan organik. Dan untuk aktiviti ini, murid dihendaki membanding-bezakan maklumat antara kedua-dua jenis tanaman tersebut, iaitu murid-murid perlu mencari apakah persamaan dan apakah perbezaan bagi kedua-dua jenis tanaman tersebut. Tapi sebelum tu, cikgu akan bacakan maklumat yang terdapat dalam paparan ini untuk memudahkan murid mencari apakah persamaan dan perbezaannya. Tanaman organik memerlukan biji benih dan cahaya matahari. Perlu disiram setiap hari. Menggunakan baja organik seperti najis ayam dan cacing tanah. Tidak menggunakan racun serangga dan kos murah. Manakala tanaman bukan organik pula memerlukan biji benih dan cahaya matahari.
perlu disiram setiap hari, menggunakan baja kimia, menggunakan racun serangga untuk mengawal serangga perosak dan kos mahal. Itulah dia maklumat berkaitan dengan kedua-dua jenis tanaman tersebut. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun berakhir. Untuk rumusannya, jom imbas kembali. Pada hari ini, murid-murid telah pun mempelajari kemahiran menulis iaitu membanding-bezakan maklumat berkaitan dengan jenis-jenis tanaman. Di mana untuk membezakan kita perlu mengetahui ciri-ciri objek ataupun subjek tersebut untuk memudahkan kita lihat apakah persamaan dan apakah perbezaannya. Untuk itu, cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami tajuk pembelajaran pada hari ini. Dan cikgu juga berharap agar murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Untuk itu, terima kasih murid-murid. Jumpa lagi. Bye.